Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah yang dikasihi sekalian, untuk topik pelajaran kita hari ini, Ustazah akan memberikan beberapa tips bagaimana untuk menjawab soalan isi tersurat. Sebelum tu, Ustazah akan menerangkan maksud isi tersurat. Isi tersurat merujuk kepada isi yang dinyatakan atau dipaparkan dalam petikan. Selalunya isi-isi tersurat ini adalah isi utama dalam petikan yang diberikan dan mengandungi 2 hingga 8 isi tersurat. Isi tersurat ini mesti menepati dan ada dalam ruang lingkup kehendak arahan soalan. Isi tersurat perlu mempunyai subjek dan predikat sahaja. Semua unsur keterangan dalam subjek dan predikat tidak perlu diambil sebagai isi tersurat. Penerang subjek dan penerang predikat dapat digenap pasti. Antaranya, yang pertama, contoh langsung. Perkataan yang selalu digunakan adalah contohnya, misalnya, termasuk, umpamanya, dalam bentuk lain dan lain-lain. Ini merupakan contoh ayat bagi penerang subjek dan penerang predikat. Jumlah media cetak seperti akhbar, buku dan majalah telah berkembang dengan pesat. Jumlah media cetak ini merupakan penerang bagi subjek. Telah berkembang dengan pesat merujuk kepada penerang predikat. Seterusnya, contoh tidak langsung. Perkataan yang selalu digunakan adalah dengan, menerusi, ialah dan lain-lain. Contoh ayat, tindakan kerajaan terhadap pengemis dengan menangkap, menempatkan di rumah kebajikan atau menghantar pengemis asing ke negara asal mereka menelan belanja yang besar. Ini adalah contoh bagi tidak langsung. Tindakan kerajaan terhadap pengemis merupakan penerang subjek. Menelan belanja yang besar adalah penerang bagi predikat. Huraian sesuatu konsep. Contoh ayat, Mardi, badan yang memainkan peranan utama dalam menjalankan penyelidikan dalam bidang pertanian berjaya menemukan bakal pokok jenis baru. Untuk konsepnya adalah Mardi. Huraian untuk konsep adalah menemukan bakal pokok jenis baru. Huraian isi. Contoh, setiap sekolah perlu mempunyai kaki tangan dan peralatan yang mencukupi. Huraian bagi isi adalah tidak masuk akal sekiranya pengajaran dan pembelajaran tidak boleh dilakukan kerana masalah kekurangan guru dan kekurangan alat bantuan mengajar. Itu sahaja perkongsian daripada Ustazah. Seterusnya, Ustazah akan memberikan latihan pada buku latihan bahasa Melayu jilid pertama. Pelajar diminta untuk menyiapkan latihan yang bertajuk Bersatu Demi Sukan pada muka surat 42 dan tajuk yang satu lagi adalah Jamuan Kejayaan pada muka surat 43. Itu sahaja daripada Ustazah. Sekian, terima kasih. Selamat mengulang kaji pelajaran. Assalamualaikum.